Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Ajak bin Abi Yazid. Jadi kumpulan saya yang terdiri daripada saya dan kawan saya Haziq Syami akan membentangkan pembentangan kawaid tafsir yang bertajuk Dalalah An-Nas dan Dalalah Al-Iqtida'. Jadi kita mula dengan yang pertama, iaitu Dalalah An-Nas. Misalul Rabi'. Contoh yang keempat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Jadi dalam ayat ni Allah berfirman, iaitu dengan maksudnya, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka, iaitu daripada berkahwin selama 3 kali suci. Surah Al-Baqarah ayat 228. Hadhihi al-ayah tadullu bi'ibaratiha ala wujubil 'iddah ala al-mutallaqah. Jadi ayat ni menunjukkan kepada kewajipan iddah terhadap isteri yang dicerai. Jadi al-'illah al-mafhumah, illah yang kita dapat faham daripada sini ialah ta'arruf ala bara'atir rahmi, iaitu isteri itu terputusnya daripada ikatan perkahwinan. Al-mutallaqat bil fasaq تعتد بهذه العدة أيضا لأن ثبوت علته تعرف على براءة الرحم. Dalam pada yang sama juga, perceraian secara fasaq itu juga menyebabkan si isteri terlepas daripada ikatan perkahwinan itu. Jadi dalam situasi tersebut, fasaq ni dia berkongsi illah yang sama, iaitu sama-sama terbebas daripada jalinan perkahwinan. فهذا النص قد تناولوا هذا الحكم للمطلق بالفسق لأنهما يشتركان في علة واحدة, berkongsi satu illah yang sama. فوجوب الاعتداد على مطلق ثابتا بمنطق النص ووجوبه على مطلق بالفسق فبالدلالة النص. Oleh itu, berdasarkan kaedah dalalah nas ini, perceraian secara fasaq juga dikenakan kewajipan iddah ke atas isteri tersebut seperti mana perceraian secara biasa. Jadi kita pergi kepada contoh yang kelima, misalul qamis. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Surah An-Nisa ayat 10. Tadullu al-ayah bi'ibaratiha ala tahrim aklu amwalal yatama zulman. Jadi ayat ini menunjukkan kepada pengharaman memakan anak yatim secara zalim. Sebab apa? Sababuhu tahdidu amwalal yatama wa itlafuha. Dia boleh merosakkan atau memusnahkan harta anak yatim tersebut. Wa ala hadha yatanawalu tahrim kullu ma min sya'nihi tafwaitu hadzal mal min ihraq wa tabdid wa taqsir fil muhafazah wa ma shabahu dhalik mimma yuaddi ila itlaf amwalihim wa hadhihi kullaha akalan zaliman li amwalil yatam. Jadi dalam ayat ni daripada yang sama, berdasarkan kaedah dalalah nas ini, iaitu mana-mana tindakan dan perbuatan seperti memusnahkan, membakar, merosakkan dan menyalahgunakan harta anak yatim adalah haram. Sebab apa? Kerana ia juga berkongsi ilah, iaitu menzalimi dan merosakkan harta anak yatim tersebut. فثبوت التحريم واقع من طريق دلالة النص لأنها كلها تستوى مع ما ورد في آية بحيث أنها اعتداء على ما القاصر العاجز عن دفع الاعتداء. Jadi memakan harta anak yatim dan juga perbuatan seperti memusnahkan, membakar juga berkongsi, dua perbuatan yang berbeza ini berkongsi satu ilah yang sama, iaitu menyebabkan rosaknya ataupun musnahnya harta anak yatim tersebut, atau berkurangnya harta anak yatim tersebut. Jadi sebab itu dia dinamakan dalalah nas. Seterusnya kita pergi kepada dalalah an-nas min haitsu 'alla hikmuhu qat'iyyah wa dhanniyah. Dalalah nas dari segi illah
Illahnya sama ada qat'i ataupun zanni. Taqsimu dilalah an-nas ala qismain asasuhu. First, wuduh al-illah wa qat'iyatiha. Yang kedua, khifa'un illah wa zanniyatiha. So kita bagi first, wuduh al-illah wa qat'iyatiha. هذه العلة إذا أدركت من النص لغة بحيث لا يمتري فيها أحد من أهل اللغة والفقه، وكانت موافقة العلماء على علة واحد التي تناولها النص أو غير مذكورة فيه، فهذا دلالة قطعية. Jadi pembahagian dalalah nas ni terbagi kepada dua jenis secara asasnya, iaitu qat'i dan zanni. So yang first tu maksudnya dia nak kata kalau illah tu dapat difahami dengan jelas dari segi bahasa, dengan di mana kejelasannya itu tiada khilaf dalam kalangan ulama bahasa dan mereka semua bersepakat dengan illah yang satu, maka ianya adalah qat'i, iaitu benar, jelas dan nampak. Sekalipun illah tu tidak nampak dalam nas tersebut, maka nas itu sabit dengan hukum secara mutlak, iaitu qat'i, sama ada ia menyamai kebenaran pada nas itu ataupun hukum itu ataupun lebih utama lagi. So yang kedua, khifa'ul 'illah wa zanniyatiha idza 'illah kanat ghayru maqtu' biha fil mansus 'alayhi bi an kana al-ma'na 'al-'illah ghayru maqtu' bi 'aliyatihi wa kanat tahaqquq al-'illah fil waqi'ah ghayru mansus 'alayha thabitan 'ala sabili dhanni fa hadhihi dalalah dhanniyah. Jika illah itu tidak jelas dalam nas tersebut disebabkan oleh makna yang kurang jelas dalam ayat tersebut ataupun berlakunya percanggahan antara para ulama, jadi illah itu dia mencapai tahap zanni, meragukan. Maka pembuktian ataupun dalalan nas bagi keadaan ini adalah tidak nyata dan meragukan, iaitu zanniyah. Tengok pada contoh ya, mithlu dhalik qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة مؤمنة. صدق الله العظيم. هذه الآية تدل بعبارتها على وجوب تحرير رقبة مؤمنة في القتل قطعا وكفر عنه. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kewajipan membebaskan hamba yang mukmin bagi seseorang yang membunuh secara tidak sengaja qat'an dan dikenakan kafarah ke atasnya. Jadi ذهب الشافعية إلى أن هذا النص يدل على ثبوت وجوب هذه الكفارة على القتل العمد بفحواه ومن باب الأولى. Jadi ulama Syafi'i memutuskan bahawa ayat ini juga menunjukkan kewajipan membayar kafarah kepada pembunuhan yang sengaja juga, bahkan ia lebih utama. Jadi sebab apa ulama Syafi'i berpandangan macam tu? Hujjah Syafi'iyah anna al-kafarah innama wajibat li'illah az-zajru. Jadi kewajipan kafarah ni dia berdasarkan kepada illah az-zajru, iaitu menakutkan. Pada pandangan Imam Syafi'i terhadap menakutkan agar seseorang itu tidak melakukan perkara tersebut, tidak membunuh. Dan wa idza laysa qat'an, dan illah tu bukan menunjukkan kepada al-qat'an, iaitu tidak sengaja. Sebab Imam Syafi'i cakap bukanlah membunuh dengan tidak sengaja yang sesuai sebagai illah, dia tak sesuai menjadi illah. Bahkan syarak juga mengatakan wa huwa fi'lu duna qasdu yaslahu illah biwujubil 'uqubah li'anna ahadul qat'an fi syara' adran yasqutu bihil haqq. Syarak juga mengatakan orang yang membunuh dengan tidak sengaja adalah dimaafkan. Annama awjaballah hadhihi al-kafarah fil qatl qat'an zajran 'an al-qatl dzatihi. Lidzalika hadhihi al-kafarah awjibaha aidan fi qatl amadu min babil ula. Jikalau Allah pun dah menjelaskan kewajipan membayar kafarah untuk pembunuhan yang tidak sengaja, maka untuk pembunuhannya dengan sengaja adalah lebih utama dan lagi layak untuk dapat kafarah. Sebab apa? Sebab membunuh dengan sengaja ni lebih berat daripada membunuh dengan tidak sengaja. Sebab membunuh dengan sengaja ni ada niat. Walakin jumhur fuqaha lam yuwafiqu asy-Syafi'iyah ala an 'illah az-zajru
Tetapi jumhur fuqaha tidak bersetuju dengan Imam Syafi'i yang mengatakan ilah hukum bagi kewajipan bayar kafarah itu adalah menakutkan. Bal fahamu anna illah fi hadhihi al-mas'alah hiya jabru ma waqa' qat'an min taqsir wa ihmali. Jadi jumhur fuqaha mengatakan mereka memahami illah bagi hukum tersebut adalah untuk menampak kesalahan pembunuh yang tidak sengaja itu disebabkan kelalaian dan kealpaan. Maka wajiblah ke atasnya kafarah untuk menampak semula kelalaian pembunuh tersebut yang menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Ra'ayna fil hadha taqsim al-waqi' an ikhtilaf ar-ra'a kibar a'ammah al-fiqh في مثل هذه العلة وما أورد كل فريق من تحليل الأصول لتدعيم وجه نظره وتأييدها فيما رأي من معنى موجب للحكم يدل على هذه المسألة ليس من باب دلالة النص وإنما هي من باب القياس. Jadi apa yang dapat difahami pada sini adalah ulama besar mereka bercanggah dari segi penetapan illah untuk menetapkan suatu hukum. Jadi masalah ini bukanlah daripada jalan dalalah an-nas, tapi adalah jalan qiyas. Seterusnya kita bagi pada hujiatul dalalah an-nas. Hujjah dalalah an-nas ittafaqa jumhur usuliyyin al-fuqaha ala hujjiyatiha bima'na an hadzal uslub min dalalah qad aqrahu syara' tariqan li istinbat hukum. فكل حكم يستفاد عن طريق هذه الدلالة هو ثابت شرعا ويجب العمل به. وقالف في ذلك ابن حزم الظاهري. Jadi kat sini ulama jumhur usuliyin dan fuqaha bersepakat dengan kehujahan dalalah an-nas, dengan makna kata apabila keluarnya hukum daripada ilah ini dari jalan dalalah nas ini, maka hukum itu menjadi jelas dan sabit menurut syarak dan wajib beramal dengannya. Melainkan Ibn Hazm Az-Zahiri, dia tidak menerima atau tidak memakai hujah dalalah nas ini. Adalah jumhur an hadha uslub min dalalah ma'hud 'inda ahli lughah qabla wurud syara' bal huwa ablighu fi dalalah min at-tasrih fa kanat dalalatuhu lidzalika qat'iyyah. Jadi uslub daripada dalalah ini sudah terkenal dan telah pun diketahui oleh para ulama ahli bahasa sebelum kedatangan syarak lagi. Bahkan mereka juga bersepakat dengan dalalah ini secara soreh, iaitu jelas tanpa ada yang menolaknya. Maka dalalah ini menjadi sesuatu yang qat'i ataupun ittafaqa jumhur fuqaha wa usuliyyin ala hujjiyah dalalah nas wa wujubul amal bil hukmi thabit biha illa annahum yakhtalifu fil mudrik wa huwa al-malhazu atau jadi ulama usuliyin dan fuqaha ni bersepakat dengan hujah dalalah nas ini dan diwajibkan beramal dengannya, kecuali jika mereka mempunyai percakapan antara satu sama lain dalam kajian mereka, sama ada dari segi pemerhatian al-malhazu ataupun dalil yang mereka fahami dalam situasi yang tertentu. Seterusnya kita pergi pada ingkar Ibnu Hazm li hujiyatul dalalah an-nas, penolakan Ibnu Hazm terhadap hujah dalalah an-nas. ذهب ابن حزم إلى أن دلالة النص ليس بحجة لاستنباط حكم فخالفوا بذلك جمهور علماء أصول والفقهاء القدماء منهم والمتأخرين. Jadi Ibn Hazm berpandangan dan memutuskan untuk mengatakan adalah nas ini bukanlah dijadikan sebagai hujah untuk menentukan suatu hukum, dan ini berbeza daripada pendapat jumhur ulama usul dan fuqaha daripada dahulu sehinggalah sekarang. Masya'a khilaf baina Ibn Hazm wa jumhur al-usuliyin fi hujjati dalalah an-nas. Jadi pembincangan kekhilafan antara Ibn Hazm dan jumhur usuliyin terhadap hujjah dalalah an-nas. An-Zahiri yankiruna hujjatul qiyas bi jami' anwa'uhu kamasdar li-tashri'. Dhahaba al-Zahir ila ibtali qawl bil qiyas fi ad-din jumlah. Wa qalu لا يجوز حكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله تعالى أو نص كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو إقرار إجمع من جميع علماء الأمة كلها. Jadi
Ibn Hazm ni, iaitu pengasas pada mazhab Zahiriyah ni, mereka menolak hujah dalalan nas ni sebab ia berkait dengan kias, di mana mereka mazhab mereka ni menolak kias kesemuanya, kesemua jenisnya, untuk dijadikan sebagai sandaran hukum untuk pensyariatan. Jadi mereka juga berkata mereka tidak tidak membolehkan hukum itu daripada sesuatu daripada sesuatu setiapnya, kecuali apabila dengan adanya nas kalamullah Ta'ala sendiri, ataupun nas daripada Nabi Muhammad SAW, ataupun apa yang disahkan olehnya dari segi perbuatan dan ikrar, dan juga apa yang diijma' daripada kesemua ulama. Sini mereka menolak kiasan. Seterusnya adalah Ibn Hazm fi inkarihi li hujiyah dalal an-nas. Awalan, yang pertama, inna aqdha jumhur bimafhum al-muwafaqah yabtilu ihtijajuhum bidalala an-nas, li'annahu yastalzimu al-aqdhu bihi fi mafhum al-muqalafah, فيعقون حينئذ في التناقض لأن المفهوم مخالفة لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف صدق الله العظيم أنما عدا التأفيف من ضرب وشتم ونحو ذلك جائز وهو تناقض. Jadi yang pertama ni dia nak cakap, Ibn Hazm ni dia menolak tak menerima mafhum muwafaqah. Sebab apa? Sebab ia berkaitan dengan kias. Jadi sebagai contoh dalam ayat Quran tersebut, mafhum mukhalafah ni dia mengatakan selain daripada mengucapkan perkataan semua perbuatan dari yang menyakitkan ibu bapa seperti memukul, mencecah juga dikira sebagai haram juga, sebab ilah yang sama, iaitu kedua-dua perbuatan ini, mengucapkan dengan memukul ini, kedua-dua menyakitkan hati ibu bapa. Jadi mereka Ibn Hazm mengatakan yang kedua-dua ini adalah bercanggah, bertentangan antara satu sama lain. Jadi yang kedua, anna qaul ta'ala fala taqul lahum uffin law kana dalan ala tahrim ghairihi min suri al-af'al allati tashtariku ma'ahu fi ma'nahu lamma dhakara Allah ta'ala ba'da dhalik fi alayah nafsuha an-nahi 'anil nahri wa lamma amara bin naqid al-manahi anhu wa huwa qaul karim. Kat sini nak cakap dalam ayat Quran tersebut Allah tak sebut langsung perbuatan memukul, mencerca, menghina ibu bapa, tapi Allah hanya sebutkan mengucapkan perkataan Jadi sebab itu Ibn Hazm tak menerima hujah dalalah an-nas. Thalithan, yang ketiga, dia nak cakap lafaz uffin tu tak membawa maksud langsung kepada memukul ataupun mencerca. Jadi khulasah, jadi kat sini penolakan Ibn Hazm ni adalah sebab mereka sama sekali menolak apa-apa yang berkaitan, yang menuju kepada akal, secara akal ataupun bahasa sama-sama. Jadi mereka menolak apa-apa pengujahan yang menggunakan akal. Jadi kita pergi kepada dalalah al-iqtida', tahlil dalalah al-iqtida'. Jadi apa yang saya dapat faham daripada semua ni, wajib ke atas kita ni memahami setiap perkataan dan nas tersebut dengan fahaman dari segi bahasa asalnya, dan jangan kita memahami dengan membawanya kepada majaz. Sebab apa? Sebab majaz ni akan berbeza dengan yang asal, maksud asal perkataan tu. Jadi Allah dan Rasul juga mengatakan yajibu an yanzilu qitabuhu wa nususuhu ala al-haqiqah al-lughawiyyah aw al-'urf al-istimali. Kita hendaklah memahami bahasa yang digunakan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW secara lughawi ataupun adab penggunaan, sekalipun lafaz tu mempunyai hakikat lughawi ataupun syar'i sebagai contoh. Jadi wajib kita menggunakan dan mengutamakan hakikat syar'i. Idza taqabbal haqiqah majaz, kalau bertemunya hakikat dengan majaz, maka kita akan ambil hakikat, qaddam tu hakikat, mengutamakan hakikat.
Dan idza taqabalat haqiqah al-lughawiyah dengan al-lughawiyah dengan haqiqah syar'iyah, maka kita utamakan al-haqiqah asy-syar'iyah. Jadi syarat fadarurah idzan, syarat untuk kita meletakkan satu lafaz atau makna mengikut kaedah dalalah iqtida ni adalah mestilah wahya sidqu ma'na an-nas waqi'an. Dia benar ataupun menjadi kenyataan nas tersebut, makna nas tersebut, au sihhatuhu fi hukum akal atau hukum syar'i, ataupun sahnya dari segi hukum akal ataupun hukum syar'i. Wa hadhihi ziyadah bil lafzi au ma'na, daripada penambahan sama ada lafaz atau makna, yajibu taqdiruha wa mutaqaddama fil nafs ka syara' li istiqamah makna. Jadi nak cakap sebelum kita tambah apa-apa lafaz dan makna tu, kita kena ada penilaian tersebut supaya kita dapat memahami dengan lebih jelas apa yang nak dimaksudkan oleh nas tersebut. Yang anasir dalal al-iqtida', unsur-unsur dalal al-iqtida' ada 3. So yang first, tak boleh yang first. Maknanya tiga-tiga ni berkaitan, sama aja, iaitu semuanya adalah kedua-dua makna nas tersebut yang meminta supaya diberikan lafaz ataupun makna untuk untuk membolehkan nas itu dapat dipahami dengan lebih jelas lagi. Sebab itu ia dinamakan al-muqtada, necessary, maksudnya necessary ataupun meminta untuk ditambah, untuk diberikan penilaian supaya nas tersebut dapat dipahami dengan maksud yang lebih jelas. Jadi itu saja daripada saya, Nabil Ajad.